Dan kita telah membaca iaitu kewajipan dan hak orang Islam sesama orang Islam. Yang pertama, memberi salam dan menjawab salam. Dua, menziarah, yakni menengok orang sakit. Ketiga, ta'ziyah kepada yang kematian dan menguruskan jenazah sampailah dikebumikan. Yang keempat, memberi nasihat dan menjawab pertanyaan yang bertanya. Dan yang kelima, kalau dia bersin sehabis membaca alhamdulillah, maka kita jawab rahimakallah. Jadi itu adalah hak orang Islam ke atas orang Islam. Ada 5: memberi salam, menjawab salam, ziarah bila sakit, urus bila kematian, bila minta nasihat bagi nasihat, dan bila bersin jawab. Nampak simple kan? Nampak simple je, bersin jawab. Apa ada pada bersinnya? Apa istimewanya sampai kena jawab alhamdulillah? Yang ni lah yang kita kena kaji buat. Kenapa yang hak orang Islam ni begitu hebat sehinggalah bagi salam dan jawab salam? Baik, kita lihat pada perenggan yang paling bawah sekali. Di dalam jamaah atas perintah Tuhan, orang diwajibkan merapatkan saf, laksana bangunan rumah yang kuat kokoh, diberi simen oleh imam. Di dalam sembahyang berjamaah, antara perkara yang dititik beratkan ialah merapatkan saf. Dan yang menguatkan saf tadi ialah imam. Kadang-kadang imam ni dia suruh kita rapatkan saf. Saw sufufakum rahimakumullah, rapatkanlah saf kamu, nescaya kamu akan dirahmati Allah. Sekarang ini nak merapatkan saf jadi mudah, sebab pada sejadah kapet kita dah ada saf. Jadi siapa punya kepala otak ni yang buat idea ni, kapet masjid surau tu ada saf, maknanya besar pahala dia. Secara automatik lurus dah saf. Kalau duduk di atas saf tu berbengkok lagi, orang yang tu memang bengkok lah, sampai tak reti nak menduduk di atas saf yang disediakan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berjuang pada jalan Allah dengan saf yang teratur, seolah-olah mereka merupakan sebuah bangunan yang kokoh. Surah Saf, Surah As-Saf ayat 4. Sebab tu musuh-musuh Islam dia tak suka kepada saf yang rapat, kekuatan saf. Maka mencari jalan macam mana supaya umat Islam tidak merapatkan saf. Dan sayangnya umat Islam ikut pula. Orang yang ada AIDS pun berkongsi sudu pun tak berjangkit AIDS. Orang yang ada AIDS, kita bersalam dengan dia pun tak berjangkit AIDS kita. Tiba-tiba kena semua semayang jauh-jauh. Kita rubah bentuk semayang. Yang seronoknya habis-habis semayang bergambar ramai pula atas tangga. Yang lagi memalukan, datang satu kereta 5 orang pergi masjid semayang, duduk rapat-rapat. Bila semayang dalam masjid duduk renggang-renggang, bila balik rapat balik.
Dah Allah kata rapatkan saf, rapat saya lah, takkan jadi berjangkit. Bila berjangkit tu dah hilang pergi mana lah. Sekarang lagi berjangkit rapat, kempen tak habis-habis, lagi duk rapat. Waktu dengar ceramah kempen boleh rapat, duk kedai boleh rapat, naik kapal terbang boleh rapat, mai sembahyang renggang. Tak malukah kita dengan Nabi SAW? Sebab tu insaf lah. Kalau ada kesilapan kita yang lepas-lepas tu, insaf. Yang bawa arahan tu bukan orang Islam, yang ikut buat apa? Ada banyak negara dalam dunia ni yang tak ikut. Elok, Yaman tak ikut, Aceh tak ikut. Semayang macam biasa, Selatan Thai tak ikut. Semayang macam biasa, tak ada apa. Kita yang terlebih ikut. Akhirnya kita yang banyak tumbang. Baik. Sedangkan suatu saf yang dibina dengan kerahan tenaga, simennya ialah rasa takut. Bila kita melakukan sesuatu dalam keadaan bersaf-saf, maka tuan-tuan boleh tengok di dalam orang yang beruniform, berkawat, beratur, berbaris dalam keadaan bersaf-saf. Maka lambang kekuatan tentera tu, dia orang letakkan lambang kekuatannya digambarkan dalam berkawat. Kalau berkawatnya pun berterabur, macam tek lembu jatuh selepek, orang tak hormat. Maka ditunjukkan hormatnya itu gerun, takut bila tentera tu buat perarakan. Sama ya. Derap kaki, hentak kaki, pergerakan tinggi pun sama. Dia sukat orang tu, kepala dengan badan semua sama. 10,000 berkawat sama. Ada setengah negara bila askar dia berkawat tinggi rendah. Tapi cuba tuan-tuan tengok negara yang kekuatan tentera dia, Korea Utara. Dia angkat kaki ni sampai ke kepala. Rusia ni bila berkawat sampai ke dada. Pakistan atas dari kepala ni. Hebat. Kita tengok pun takut. Sama ya, Korea Utara. Okey. Korea Utara tu orang Indonesia panggil dia Korut. Korea Utara. Kalau Korea Selatan, Kosel. Korea Selatan. Ini orang bijak Indonesia ni, dia suka dia campur-campurkan. Goreng pisang, gorpis. Media sosial, medsos. Mereka orang Indonesia ni dia kreatif mencipta bahasa. Sebab itu dia kata di situ, kekuatan berjamaah itu ialah rasa takut. Kita tengok pun rasa gerun. Dan orang yang berkawat tu pun rasa takut. Takut dia salah di dalam kawat dia. Yang tengok pun rasa gerun, yang berkawat tu pun rasa takut. Cuba tuan-tuan pergi tengok askar Malaysia berkawat hari perbarisan, hari ulang tahun merdeka. Tengok naik bulu rumah kita tahu. Saat lagi dia bawa kereta kebai, saat lagi dia bawa kereta perisai, saat lagi dia bawa lori. Kita naik tu rasa apa? Tengok tu rasa apa? Rasa semangat. Rasa semangat tengok askar kita. Askar tu pun rasa semangat. Orang duk tengok dia. Dalam masa yang sama rasa takut. Buatnya aku ni sakit telon dah seluar jenuh aku. Buatnya aku ni jatuh senapang ni tak lagi malu aku. Itu asas dia tu. Begitulah asas di dalam sembahyang. Simen yang menguatkannya ialah rasa takut. Baik, bukan takut kepada Allah, tetapi takut kepada manusia.
Itu kalau kerahan tenaga. Kalau berkawat tadi, mereka takut dengan manusia, takut buat salah, takut komander marah, takut pemimpin marah, memalukan. Kalau tak betul berkawat, boy, tambah duk di Korea Utara korut lagi lah. Salah sikit je kena. Sebab apa? Sebab itu adalah kerahan tenaga. Yang pertama menimbulkan cinta, sedangkan yang kedua membangunkan dendam. Dalam kelas kita ni, waktu dulu-dulu terlibat dengan perbarisan, suka, mula-mula suka rela. Seronoknya, rasa bangga sangat dapat menyertai hari perarakan. Kita agensi daripada kementerian, jabatan, oh bangga habislah, suka rela. Masuk kali keempat, suka paksa. Berkawat, latihan, tak payah pergi office, terus pergi padang. Komander dia pula daripada askar. Oi, tak sama, ulang balik, turun, ulang balik, turun. Sampai tengah hari, kita pula masa tu senggugut. Dia pula suruh hentak kaki, ulang balik, hentak kaki, ulang balik. Akhirnya daripada suka jadi apa? Berapa ramai yang masuk perarakan tu jadi dendam, benci, meluat pada komander, jurulatih mana dia hantar tau. Akhirnya tak ada orang nak masuk tahun kelima. Bila tak ada orang nak masuk tahun kelima, apa cara nak bagi masuk? Bagi uniform. Pakai uniform pula. Masuk kat tahun ke-8, uniform tu pula tak boleh pakai hari biasa. Uniform angkasawan, Kementerian Sains. Takkan kita nak pergi masjid pakai baju angkasawan? Itulah yang berlaku dalam ulang tahun, perayaan apa-apa benda pun. Mula-mula dibuatnya dalam keadaan suka, tetapi akhirnya dia jadi dendam, dia jadi benci, dia jadi tak suka, dan kalau boleh nak mengelak daripada nama naik. Sebab apa? Sebab nama dia kerahan. Sebab tu kalau saya jadi pemimpin, saya takkan kerah. Saya bagi sukarela. Siapa yang nak masuk perarakan hari kebangsaan, dipersilakan. Kita bukan askar yang nak tegak kalau berjalan siapa? Kan bila lalu depan pemimpin tegak lagu tu, kita bukan askar, babai lah, babai. Barulah enjoy. Seronok berjalan, pakailah baju apa pun mangah, hoi. Tak usah duk kira ni 6 pagi dah kawat tegak, tahan kencing pakai pampers. Tentu ada orang yang pakai lampin tu, tahan kencing, yang duk angkat nombor tu. Kat sebentar tak? Kan dia berbaris ramai-ramai atas tangga tu, selamat, dia tukar angkat nombor. 6 jam kencing pun dalam tu. Tu punggung lebok semua. Maka kalau kita nak mendatangkan perasaan suka di dalam sambutan hari kebangsaan, buat dalam keadaan santai. Seronok menggambarkan kita seronok ulang tahun kemerdekaan. Bukan paksa orang berkawat. Kita bukannya anggota keselamatan. Biar yang berkawat tu polis, tentera, pertahanan awam, bomba, askar. Biar dia orang buat. Ini nak pencen besok kawat lagi, dengan lutut sakit. Tak kena tau. Ya, kena ubah balik. Jadi kita harap hak merdeka tahun ni cuba ubah balik style tau. Biar budak-budak masuk jadi seronok, pelajar-pelajar universiti masuk seronok, santai-santai berjalan, bukan strict tegak lagu tu. Baik, itu bukan saya kata, ni pengarang kitab ni kata. Kalau kau paksa orang buat betulkan saf, mula-mula dia suka, lama-lama dia menyampah, dia tak suka. Macam orang berkawat, kawat pada sebelum subuh, lalat dapat batu karang.
Lama-lama dia dendam. Kenapa pak cik dapat batu karang? Saya ni dulu kawat, saya jurulatih kawat. Duduk di padang kawat tu mana ada kencing duk tahan. Last sekali jadi dendam, menyalahkan pula kerja dia. Berbeza dengan semayang berjamaah. Berbeza dengan jamaah berdirinya dengan dasar iman. Dan iman itu dengan sendirinya memberikan juga pendidikan politik. Apabila orang telah berlatih membentuk masyarakat kecil di sekeliling surau, langgar atau masjid, nescaya ujungnya ialah kesanggupan mengatur masyarakatnya yang lebih luas. Bila kita datang solat berjamaah, itu adalah secara sukarela. Maka yang pertama sekali dia bawa dengan iman. Kalau tak ada iman, tak datang surau. Itu jawapannya. Kalau iman tak kuat, tak datangnya masjid. Orang banyak kata masjid, tak datang masjid. Baik dia pergi kelab malam, dia pergi pasar malam, dia lepak kedai tom yam, kedai mamak, lagi bagus. Tapi kalau ada orang iman, dia datang dengan sendirinya. Kemudian bila dia nak masuk di dalam sembahyang, dulu-dulu tak ada kapet, pakai sejadah, dia susun sejadah. Tok Sia akan susun, Tok Imam pun susun, dia letak. Saat lagi dia nak datang ambil wuduk, dia buat kolah air. Dia tengok kolah tu kotor, nanti dia basuh kolah air. Kolah pun payah, hari tu lebih $2 jatuh. Tunggin jatuh ambil wuduk. Maka ditukar pula ambil kolah dengan ambil paip. Daripada ambil paip jenis-jenis pulas, orang curi pula tembaga. Lah ni orang ambil wuduk dengan guna sensor. Asal angkat tangan tak ada air, letak tangan baru ada air. Semangat kecintaan. Datang pula tengok Haji Dollah naik wheelchair. Lama-lama jatuh kuasa masjid kata kita kena buat OKU. Semayang pula orang perempuan panas lah, lama-lama bubuh aircon. Nampak? Itu nama dia iman. Semakin lama semakin baik. Kenapa semakin baik? Sebab kita dilatih untuk melihat jamaah. Melihat jamaah. Malah kalau jamaah tu bawa anak, semayangnya, bacaannya jadi pendek. Kalau majoritinya orang tua, macam dalam kita punya surah ni, majoriti tua, hak muda tu hidayat, maka bacaan pun dipendekkan. Itu nama dia jamaah. Dia berbeza dengan kawat. Dia tak kira hang sakit ke, apa ke, kalau dia pingsan pun kawat jalan. Cuba tuan-tuan tengok orang berkawat. Kalau dia rebah tengah berkawat tu apa jadi? Rebah bi. Kami kawat, tapi semayang kita kalau orang sebelah rebah, dengan kita mau rebah sekali. Sebab kita menyelamatkan dia. Itu beda dia. Orang lain berkawat, hang sihat ke, hang tak sihat ke, bangun, jalan, berlari, melompat. Dalam jamaah, kalau tak sihat, duduk. Tengah-tengah berdiri, tak sihat, semayang duduk. Kalau tak sihat, boleh keluar daripada jamaah. Pengsan ke, muntah ke, terkentut ke. Itu bedanya susunan jamaah dengan Islam dengan jamaah yang biasa-biasa yang dibuat untuk menandingi solat berjamaah. Apa yang dibuat adalah meniru amalan, tetapi mereka mengubah sedikit amalan. Tetapi tak dapat diubahnya amalan Islam kerana amalannya ialah berdasarkan kepada iman. Maka apabila berada di dalam satu kelompok jamaah, maka disitulah datangnya kasih sayang. Selagi imam tak bergerak,
makmum tak bergerak. Sat lagi tengah semayang, bumbung bocor sebab hujan turun. Ada jemaah berlari pergi ambil baldi, tadah bocor. Sat lagi habis semayang, tengok ada orang yang nak berzikir. Tuan-tuan pernah tengok ada orang pergi ambil tasbih, dia lempar-lempar tasbih ke orang, suruh orang berzikir. Dia lempar gitu je. Cuba tengok habis-habis semayang berzikir, lepas berzikir bersalam. Kalaulah dalam semayang berapa banyak orang yang jadi sukarelawan, bayangkan itulah yang akan menghasilkan masyarakat di luar. Masyarakat yang berkasih sayang, masyarakat yang sentiasa mengambil berat di antara satu sama lain. Tapi kalau suraunya mati, masjid di kampungnya tak ada jemaah, maka penduduk kampung itu pun hidupnya nafsi-nafsi. Engkau, aku. Tetapi kalau kita hidup jamaah, Haji Dolah tak datang, kita cari. Haji Aminah tak ada, kita cari. Tak nampak pun Haji Aminah, cari kita. Kalau kita tengok Haji Usop duduk batuk-batuk, kita tegur dia, tak sihat ke Haji? Pergilah klinik. Okey, kita tengok Haji Bidin duduk selsema, Covid apa? Okey, kita duduk terasa. Tengok Ustazah Hendon sampai, semua diam. Jadi itu namanya jamaah. Dia ambil berat pengenalan, kasih sayang, mengambil berat tadi daripada mana? Daripada sifat jamaah. Baik. Iman yang menimbulkan politik, bukan politik yang diiman-imankan. Maka iman akan menimbulkan politik yang baik. Berpolitik tetapi tak memaki, berpolitik tapi tak mencarut. Mun mak semua tanya, kalau saya hilang, ada tak orang cari ustaz? Si Hamzah ada. Baik, kalau orang yang sudah kuat dengan iman, iman tu menjadikan dia ahli politik yang bagus. Tetapi kalau iman tak ada, dia mengiman-imankan politik. Dia boleh berlakon jadi baik, dia boleh berlakon jadi tak baik. Hari ni dia jadi baik, besok dia jadi tak baik. Sebab apa? Sebab dia mempolitikkan iman. Datang ke masjid pakai tudung, datang ke tempat lain pakai skirt, datang ke masjid pakai jubah, pi buat tarian karaoke apa semua pakai t-shirt pula. Ini nama dia mempolitikkan. Tetapi kalau kita ada iman, kita mengimankan politik. Masalah sekarang, ada orang yang mengatakan bahawa dia adalah orang beriman, sebab tu dia join politik. Tapi politiknya penuh dengan maki hamun. Di mana baiknya awak? Tuan-tuan, kita kena lihat, bila Rasulullah berpindah ke Madinah, Rasulullah nak buat apa? Kak Som, Nabi pindah ke Madinah nak buat apa? Sedangkan di Mekah ada segala-gala, air, Kaabah, Masjidil Haram, kampung, halaman, keturunan, kabilah, tempat tumpah darah sendiri. Nak pindah ke Madinah, air pun air telaga, bukan Zam-Zam. Masjid pun tak buat lagi. Di Mekah dah ada Masjidil Haram. Di Madinah tak ada adik-beradik, saudara mara, semua tinggal di Mekah. Kenapa yang Nabi Muhammad berhijrah? Jawapan dia sebab Allah suruh. Bila Allah suruh, hijrah. Jangan bantah pula. Cuba tengok Siti Hajar berhijrah.
Elektrik tak ada, orang tak ada, gurpis tak ada, wifi tak ada, Mr. DIY tak ada, orang jual durian tak ada. Dua beranak duduk di Mekah. Batu, tak ada infrastruktur, tak ada jalan raya. Kenapa hang pindah sini? Allah suruh. Boleh faham Kak Som? Maksud taat tu apa? Maksud iman tu apa? Pi duduk situ. Duduk dulu. Lepas tu baru Allah bagi. Allah bagi air, Allah bagi kediaman, Allah bagi orang. Sampai sekarang Mekah jadi hebat. Setengah orang nak pindah ni kena sedia dulu. Dah siap semua, baru saya sampai. Kalau tak ada semua, tak ada lah saya. Itu bukan hijrah, itu bukan pengorbanan. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, bawa apa pergi dah? Tak ada apa. Iman. Tinggalkan tempat yang mulia. Untuk apa? Supaya nak tunjuk Islam tu bagus. Ulang balik. Supaya nak membuktikan bahawa Islam tu bagus. Bila ikut Islam memang bagus. Makanan bersih, halal, cantik. Kalaulah Islam tak datang, tengah hari ni Kak Som kita makan sup biawak, ular masak kicap, lipas goreng, nah, oi, tom yam buaya. Tapi pasal Islam datang, kita makan yang halal-halal. Cantik tak? Bila Islam kita ikut, sopan kita. Umur 70-80 nampak manis. Umur 70 manis. Opa cik ni 80 manis. Kak Som manis. Tambah bila gelak lagi manis. Gigi tak ada. Pasal apa manis? Pasal tutup. Cuba buka, putih semua ni. Manis tak? Tak apa nak manis. Bayangkan kita ni orang Islam tutup semua. Dia tutup. Akhirnya opa cik segak, opa Som cantik, opa Endo manis, menawan. Cuba tengok orang hak tak tutup, putih rambut depa. Kesudahan yang kita buat bila kita ikut Islam, pakaian jadi cantik, orang jadi cantik, akhlak jadi cantik, bisnes jadi cantik, bank jadi cantik, tak ada riba, tak ada penindasan, darah jadi cantik, tak ada nak bunuh orang, tak ada nak pukul orang. Islam tak bagi pukul. Tak boleh belasah-belasah orang. Islam tak bagi. Apa alasan nak belasah dia? Dalam Islam kena qisas. Siapa pun kena qisas. Pukul balas pukul, mata balas mata, telinga balas telinga, gigi balas gigi. Islam dia bagi kebaikan. Bak harta jadi baik, pusaka selesai dengan cantik, tanggungjawab rumah tangga pun jadi cantik. Tapi ada orang yang tak faham. Dia kata Islam ni ustaz tak cantik. Sebab saya dapat sikit, abang saya dapat banyak, saya perempuan. Dia tak fikir nak dapat perempuan kena bayar mas kahwin. Dah dapat perempuan tu kena tanggung pula. Bukan perempuan menanggung suami. Segala-galanya di bawah tanggungan suami. Sebab tu dia dapat lebih. Kalau akak susah, abang akak kena bagi. Sebab tu abang dapat lebih. Dan abang pun kena faham pasal apa hang dapat lebih. Adik hang tu susah, wajib hang tolong. Adik hang tu janda, wajib tolong. Tapi dia ada suami ustaz, suami dia pun papa gedana, kena tolong.
Itu sebab dia. Tapi setengah orang tak mau ambil faham. Maka dia pun kata Islam tu buruk. Padahal Islam tu lah dia jaga orang perempuan lebih daripada yang lain-lain. Tetapi kalau kita buat Islam ataupun kita mendakwa bahawa kita Islam, tetapi lahirnya daripada dakwaan kita itu buruk, kena kaji balik, betul tak betul yang kita buat tu. Saya ulang balik. Kalau kita berniaga ikut cara Islam, bekerja ikut cara Islam, hasilnya bagus. Ada satu kilang tahun lepas dia untung, tahun 2 tahun lepas dia untung 70 jualannya, 70 juta. Mai hak 20 22 ni 150, naik sekali ganda. Orang Melayu kita. Dulu staf 100, lah staf 300 400 orang. Jadi saya tanya dekat dia, apa yang awak, yang Tuan Haji buat? Dia kata bisnes kita halal. Yang kedua, ustaz, kami bayar zakat. Bayar zakat pada jabatan. Yang ketiga, semua staf diwajibkan sembahyang. Dalam kilang dia orang ada surau, dan siapa yang mai sembahyang di surau kena tamprin. Habis sembahyang zuhur, balik tamprin. Siapa yang tak tamprin, dia cek. Sabariah tak tamprin. Tanya, kenapa tak sembahyang Sabariah? Uzur. Bidin pun tak tamprin, kenapa tak sembahyang? Uzur. Siap. Lama-lama satu kilang sembahyang. Bila satu kilang sembahyang, apa jadi? Allah bagi rezeki. Cantik tak bila jaga sembahyang? Islam mencantikkan bisnes awak. Ada tak yang kata Islam tetapi tak cantik kesudahannya? Ada orang mendakwa bahawa Islam tapi tak cantik. Apa dia, Ustaz? Tak tahu. Cuba kaji tengok. Apa dia yang mendakwa Islam? Kami Islam tau, tapi kesudahan tak cantik. Politik nama dia. Awak kata awak Islam tapi awak putus silaturahim. Adakah Islam menganjur putus silaturahim? Awak membawa pakej Islam tapi awak maki orang. Itu bukan Islam tu. Masyarakat makin bertambah buruk, masyarakat bergaduh siang malam, anak beranak satu kampung. Adakah itu betul-betul Islam? Jadi kena cari balik tuan-tuan, semak balik siapa yang bawa sistem berpilihan raya ni. Adakah Islam yang bawa sistem pilihan raya ataupun tinggalan daripada orang yang anti pada orang Islam, supaya orang Islam bergaduh sampai bila-bila? Kalau yang Islam punya, dia takkan bergaduh. Dia takkan bergaduh. Kalau awak ikut Islam, sistem Islam, dia takkan bergaduh. Tetapi yang saya nampak hari ni, semua bergaduh. Tengok bola bergaduh. Apa sebenarnya dalam Islam tengok bola, main bola? Tengok bola dan main bola hanya sekadar untuk sihat. Tetapi apabila diadakan pertandingan, maka jadilah bergaduh. Maka berhati-hati. Siapa yang mula bawa pertandingan dalam sukan, diubahnya pertandingan dalam sukan, yang hebat yang menang, yang bagus yang menang, maka berlawanlah atas nama negeri, atas nama kumpulan, akhirnya bergaduh. Islam tak bagi macam tu. Islam permainan adalah main saja, sekadar keluarkan peluh, sekadar riadah, sekadar sihat. Akhirnya duit tak keluar banyak, stadium jimat, gaji tak payah bayar berjuta,
Maka duit yang begitu banyak tadi boleh buat sekolah. Semalam ada satu sekolah mai jumpa saya, minta cari derma untuk sekolah dia orang. Kalaulah saya kaya, sak saya bagi. Kemudian ada satu masjid yang dalam bank mereka cuma ada RM100. Dia baru jadi jawatankuasa pengurusi 1 Julai yang lepas. Jadi dia pegang masjid tu tinggal RM100. Bayangkan nak jaga masjid lagu mana RM100. Main minta derma tolong. Ada satu sekolah di hujung negeri tu, minta saya jadi juru cakap nak buat sekolah. Ada lagi satu masjid banjir. Tiap-tiap tahun asal banjir. Asal banjir ya, banjir. Depa ubah lain, tak masjid tempat tinggi sikit, pun minta saya cari duit. Jadi juru cakap, tolong kempen dalam ceramah. Alangkah bagusnya buat stadium yang beratus juta, belanja perbelanjaan beratus juta setahun. Buat hak saya sebut tadi. Tapi sistem tu ditukar. Orang putih menukar sistem supaya menjadi pertandingan, sukan pertandingan. Ketua kampung pun pertandingan, ahli majlis pun pertandingan. Semua bertanding. Kesudahan dia apa? Akan bergaduh. Dan bila bergaduh, adakah kesudahan dia bagus? Kesudahan yang tak bagus bukan daripada Islam. Sebab Islam membawa kebagusan. Dalam tak memilih pemimpin, dia ada syura. Lantik siapa yang boleh jadi pemimpin. Orang yang lantik tu pula orang yang syura, bincang elok siapa yang bagus. Sekarang ni yang nak melantik pemimpin, nagih dadah pun lantik. Otak pun tak betul, pilih kesuka dia. Sebab tu kita tengok hari ni huru-hara sistem tu, dan kita mendakwa pula bahawa inilah Islam. Salah tu. Kalau apa tak pangkah kami, jaga apa? Salah tu. Tak kena tu. Kena kaji balik. Islam mana ada gaduh-gaduh sampai putus silaturahim. Jadi apa yang dibawa oleh musuh-musuh Islam, semuanya dipertandingkan. Sampai sukan dipertanding, main guli bertanding, orang pun dipertandingkan. Nama dia Ratu Cantik. Lama-lama kita dah tak ikut Islam. Sedangkan Islam dia tak suruh bertanding. Islam disuruh bertanding dalam bab apa? Dalam bab kebaikan. Berlumbalah dalam satu benda yang Islam suruh buat. Nama dia apa? Fastabiqul khairat. Berlumbalah untuk berbuat kebaikan. Yang lain-lain tak payah berlumba. Buang masa. Tuan-tuan ajak saya berlumba 100 meter dengan pelari Amerika. Buang masa. Tobatlah tak menang. Buang masa. Buat pertandingan bola keranjang lawan dengan Filipina, renti ke lah, memang kalah punya lah. Jadi kita main suka-suka sudahlah bola keranjang tu, bagi sihat saja, bukan menghabiskan duit buat pertandingan berbilion setahun. Sepatutnya peruntukan yang begitu besar boleh diselesaikan untuk masalah-masalah lain yang lebih meruncing, bukan hanya semata-mata sokan. 2 tahun sukan ini, 4 tahun sukan ini, 3 tahun sukan ini. Tak habis-habis duit, membazir saja. Baik.